Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu awalah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du, ashabul fadilah, tuan imam, tuan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita selepas mematikan kita, dan kepada yang kita akan kembali. Jadi semalam kita tidur agak lama dah, pun tak setahun. Sudah tahun baru dah kita masuk pada tahun ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang penuh barakah ini saya nak bawa satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala wa arda. Hadis sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada bab yang disebut sebagai bab ru'ya, bab mimpi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan antara orang yang paling banyak bertanya kepada para sahabat, apakah yang kamu telah bermimpi semalam? Bermimpi apa semalam? Nabi bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat baginda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi diperjalankan oleh dua orang malaikat. Dia berjalan diiringi oleh dua orang malaikat. Maka perjalanan tersebut sangat luar biasa, dan Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat baginda. Yang pertama, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi tersebut. Dia melihat ada orang sedang berbaring, dan di atas ataupun di kepala orang tersebut ada seseorang yang memegang batu yang besar. Dihempaskan batu tersebut di atas kepala orang sedang baring itu, pecah berkecai kepala dia, dan batu itu pun bergolek. Kata Nabi SAW, orang yang memecahkan kepala itu mengejar mengambil balik batu tersebut, dan sampai dekat dengan orang yang dipecahkan kepalanya itu bercantum balik, maka dipecahkan lagi. Itulah yang Nabi lihat, sehingga Nabi menyatakan, subhanallah, maha suci Allah, apakah ini? Ataupun siapakah ini? Maka jawab dua malaikat tadi, intaliq, teruskan berjalan, teruskan bergerak. Sehingga Nabi SAW sampai pula kepada seorang manusia yang mana dirobek wajah dia. Dirobek wajah dia oleh seseorang yang memegang besi yang tajam, daripada arah mulut sampai ke tengkuk dia, daripada arah mata dan sebagainya. Selesai sebelah kanan, dia pergi sebelah kiri, dia robek, dan sebelah kanan tadi itu bercantum balik. Itu yang Nabi lihat berulang kali, sehingga Nabi menyatakan, subhanallah, siapakah mereka ini? Cuma tidak diceritakan oleh dua malaikat tadi, tapi diperintahkan untuk teruskan berjalan. Sehingga Nabi SAW bertemu pula dengan satu tempat pembakaran, tanur, dalam bahasa Arabnya tanur, tempat bakar roti itu. Maka Nabi SAW mendengar pekikan ataupun teriakan manusia-manusia yang berada dalam tempat bakar tersebut. Maka Nabi SAW melihat di sana ada sekelompok manusia laki-laki dan wanita yang datang daripada bawahnya api yang menyala-nyala membakar mereka. Maka Nabi SAW bertanya sekali lagi, siapakah mereka itu? Maka jawab dua orang malaikat tadi, teruskan berjalan wahai Muhammad, teruskan berjalan. Kemudian Nabi SAW melihat ada satu sungai daripada darah. Dalamnya terdapat seorang yang ada orang yang sedang berenang dalam sungai tersebut. Di atas tebing sungai itu terdapat manusia yang mengumpulkan batu, dan orang yang berenang itu menghampiri tebing. Orang yang di atas tebing ini ambil batu, sumbat dalam mulut dia, penuh dalam mulut. Kemudian dia berenang balik. Kemudian datang balik, buka balik mulut, sumbat lagi. Maka Nabi kata, subhanallah, siapakah mereka ini? Maka Nabi SAW diperintahkan lagi untuk teruskan berjalan. Kemudian Nabi bertemu dengan satu makhluk, kata baginda Rasul, yang sangat buruk wajah dia, yang tak pernah kamu bayangkan betapa buruknya wajahnya.
yang sedang menghidupkan api sambil mengelilingi api tersebut. Dan aku bertanya lagi, siapakah dia ini? Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, oleh malaikat tersebut untuk teruskan berjalan, sehingga Nabi sampai di satu taman yang sangat cantik. Nabi melihat di sana ada seorang laki-laki yang cukup tinggi tubuh dia, sampai Nabi kata, aku tak dapat tengok mana kepala dia. Dan di sekeliling lelaki tersebut ramainya budak-budak yang sedang bermain. Maka Nabi menyebut lagi, siapakah mereka ini? Maka diperintahkan oleh Rasul, oleh malaikat tadi untuk teruskan berjalan. Sampailah Nabi ke satu tempat yang lebih cantik daripada tempat yang pertama tadi. Dan diperintahkan Nabi untuk mendaki. Sampailah Nabi melihat ada bangunan-bangunan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada emas dan perak binaan dia. Maka di sana terdapat sekelompok manusia yang wajah dia comel sungguh. Sebelah comel sungguh, sebelah lagi buruk sungguh. Diperintahkan kepada mereka untuk masuk dalam satu sungai yang ada dekat situ, dan mereka pun masuk. Tak kala mana mereka muncul kembali daripada sungai tersebut, wajahnya telah bertukar menjadi secantik-cantik wajah. Maka Nabi kata, subhanallah, siapakah mereka ini? Maka dinyatakan kepada Nabi SAW, ini jannatu adnin, ini syurga adnin. Ini syurga adnin. Syurga ni banyak tingkatan. Maka Nabi SAW tanya kepada dua malaikat, dah boleh tak aku masuk sekarang syurga ni? Maka jawab dia, belum sampai masanya lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikhabarkan kepada Rasulullah, sebab Nabi bertanya kepada dua malaikat tadi, apakah benda yang aku lihat tadi? Daripada awal tadi yang kamu bawa aku tu, apa benda yang aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat tersebut pun menerangkan kepada Nabi SAW, yang pertama kamu melihat orang yang sedang berbaring tadi ialah orang yang mana dia tidur tak nak melaksanakan ibadat solat, tak semayang. Datuk Dr. Fadilah Kamsah menyatakan, ni kajian lama, kat Malaysia ni yang cukup semayang 5 waktu 20%. 20% saja rakyat Malaysia yang cukup sembahyang 5 waktu. Daripada 20% ni hanya 3% saja yang salat subuh berjemaah. 17 lagi mungkin salat di rumah, salat tapi salatnya bersendirian ataupun tak mari dekat masjid ataupun surau. Saya nak sebut 80% lagi tak cukup salat 5 waktu. Kadang semayang, ada mood semayang, dia semayang, tak ada mood, tak semayang. Tapi yang biasanya dia akan semayang salat Aidil Fitri, Aidil Adha, sebab seronok, pakai baju baru. Tak pakai baju baru, baju Melayu baru, macam-macam pesen sekarang. Ataupun tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dia mari solat sunat tarawih, dia semayang. Ni pelik juga orang, tarawih dia semayang, semayang wajib dia tak semayang. Ni mungkin tak ada lah dipaka, mungkin belah kemamang Allah Subhanahu wa taala, tak semayang. Yang sunat dia anggap buat. Ini masalah berat nanam tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak semayang, seperti mana Nabi diperlihatkan Isra wal Mi'raj pun, dia akan dipecahkan kepala. Sebut kepada kawan-kawan kita yang tak semayang, cetera muhatuk kepalamu dekat dinding sekali. Kalau rasa pecah dinding tu kepalamu steady je, maka mudah semayang tak apa. Tapi agak-agak mana yang pecah? Dinding pecah ke kepala pecah? Kita kalau teratuk pintu kereta tu pun ngadu, so kira lah, aduh dah. Sakitnya kepala tu. Bayangkan manusia dipecahkan kepalanya berulang kali. Dan pecah ni dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bukan suatu benda yang ringan. Tak, sakit yang amat sangat. Tapi Allah ulang azab tersebut sampai clear dia punya dosa, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebabkan mereka menolak Al-Quranul Karim. Berapa ramai manusia membaca Al-Quran tapi mereka menolak Al-Quranul Karim. Kita buat pertandingan tilawatul Quran, membaca Al-Quran saban tahun, berapa puluh kali kita juara peringkat dunia. Tapi Masya Allah, tabarakallah, dari sudut pelaksanaan isi Al-Quran, kita jarang-jarang nak ambil apa betul-betul yang Allah nak. Benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sayugianya bagi orang mukmin, orang mukminah, bila mana Allah perintah satu benda, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia duk pilih yang mana yang sesuai, yang mana tak sesuai. Semayang sesuai, semayang. Zakat sesuai, zakat. Tutup aurat, ini individual, dia kata. Ini individu. Jangan kecam. Jangan kecam. Ini individu, dia kata. Bahkan ada ramai yang IU yang menyatakan ketidakrelevanan, betul tak bahasa Melayu saya lah, tak relevannya undang-undang ataupun perintah Allah sekarang. Isu tudung contohnya, jilbab, niqab, apa nama? Tudung menutup aurat bagi wanita. Ada setengah dalam Malaysia ni, ada satu kelompok manusia namanya Sister in Islam yang difatwakan sesat oleh mufti atau jabatan mufti negeri Selangor. Sister in Islam ni, dia buat dalam kajian dia, apa yang dipakai oleh orang-orang Islam sekarang, khususnya tudung, dipakai pada zaman Nabi. Dia kata sebab zaman Nabi ni padang pasir, banyak sangat pasir, nak jaga kepala kena tutup kepala. Orang lelaki pakai serban, orang perempuan kena pakai tudung. Dia kata kita kat Malaysia pasir tak banyak, tak pakai tudung pun tak apa. Dia takwil ikut kepala otak dia sendiri. Dia tolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu sebab kata ulama, kenapa Allah ulang sirah dalam Al-Quranul Karim, paling banyak Allah cerita umat Nabi Musa AS, atau boleh lebih tepat lagi Bani Israel. Kenapa Allah ulang kisah Bani Israel? Adakah sebab paling ramai Nabi di kalangan mereka? Mungkin boleh jadi. Tapi kata ulama, disebab kepala pengatnya orang Bani Israel ni, apa saja yang Nabi dia bawa, sami'na wa asayna, kami dengar, kami tak taat. Itu sifat Bani Israel. Maka sifat ni telah terjangkit ataupun berjangkit dengan umat Islam, yang mana banyak mereka ini sami'na wa asayna, kami dengar, kami tak taat. Kami tak taat di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, akhirat nanti Allah pecah kepala kita. Itu nombor satu. Nombor dua, yang dirobek wajahnya sebab bangun pagi duk sebar fitnah. Tak ada kerja, sebar fitnah, sebar fitnah, sebar fitnah. Dan fitnah sekarang mudah sangat disebarkan. Cukup dengan satu klik saja kita boleh sebarkan fitnah ke merata tempat. Maka tuan macam Allah, orang macam ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirobek wajah dia sampai clear dia punya dosa. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan sekelompok manusia yang sedang berenang dalam sungai daripada darah. Mereka itulah yang terlibat dengan sistem riba. Jangan tuan-tuan macam Allah terlibat dengan sistem riba. Kita ada perbankan Islam, kita ada yang Islami punya ni. Kalau insurans kita ada takaful, kalau perbankan kita ada perbankan Islam. Walaupun ada orang IDU juga, dia kata bank Islam pun macam bank tak berapa nak Islam, dia ni nak main ke darah kuat sangat duit orang. Setakat ni tuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terbaik yang boleh disediakan sekarang. Adapun kita orang awam, macam hamba ni orang awam, kita tak wajib nak pergi selidik dalam-dalam sangat. Memadai kita cover bank Islam, bank muamalah, bank apa yang ada Islam ni. Memadai kita kata mereka itu ada pegawai syariah masing-masing. Apa tujuan pegawai syariah? Untuk bagi nasihat syariah saja ke? Tak. Sebab orang biasa dia akan tengok, kalau hatta multi level marketing, kan ramai ustaz-ustaz masuk multi level marketing. Bila mana dia kempen multi level marketing, ni ustaz ni pun masuk, ustaz ni pun masuk, ustaz ni pun masuk. Oh, dia kata kalau ustaz masuk, saya tak berapa nak start, ni kena masuk juga sebab ustaz. Padahal multi level marketing banyak dah betul, tak ikut patuh syariah. Tapi bila sebut perbankan Islam, dia ada pegawai syariah. Di akhirat nanti Allah akan tanya siapa? Tanya kita ke tanya pegawai syariah? Memang betul Allah akan tanya juga. Sebab Nabi kata tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam di hadapan Allah sampai disoal dengan 4 perkara. Salah satunya
an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada hartanya, daripada mana dia dapat, kepada mana dia infakkan harta dia. Tapi bila mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tanya kenapa kita guna bank ini, kita jawab dia ada panel syariah dia ada pegawai syariah dia, maka menjawablah mereka mewakili kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbankan Islam tak sah terlibat dengan sistem ribawi, sistem riba. Kita beli kad ataupun kita pakai kad kredit, pakai bank konvensional, kita pakai memang kita bayar, tak pernah naik pun bunga, bayar tepat, tak pernah bayar minimum, kadang-kadang bayar lebih. Kita kata saya tak terlibat dengan sistem riba, tapi kata ulama kita termasuk dengan sistem riba sebab kita sokong bank ribawi, bank konvensional, kita sokong produk dia. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, orang terlibat dengan sistem riba salah satu dosa yang sangat besar, sampai Allah isytihar perang dengan orang yang terlibat dengan sistem riba. Isytihar perang maknanya besarnya dosa. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang terlibat dengan sistem riba, dosa dia macam berzina dengan ibu dia sendiri, besar dosa. Kalau di Indonesia viral sekarang ni, menantu berzina dengan mak mertua, dia setiap buat panggil lagi isteri yang dinodai ataupun isteri yang mak dia tu berzina dengan suami dia. Pelik-pelik Indonesia ni macam Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda tu dia boleh buat temu amah secara live. Nak sebut dosa besar, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita berenang dalam lautan darah, dalam sungai darah tersebut, dan mulut dipenuhi dengan batu-batu. Kemudian Nabi SAW bertemu pula dengan satu tempat pembakaran. Mereka itulah kata malaikat umatmu yang terlibat dengan zina di atas muka dunia. Zina dosa besar. Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat dengan zina. Dekat tak boleh, buat lagi tak boleh, tuan-tuan. Banyak perbuatan zina, antara kata Nabi SAW, bila berlaku 15 perkara ke atas umatku, maka akan halal ke atas mereka bala daripada aku. Salah satunya bila mana zina itu berluasa berlaku. Tak ada boleh orang kecam, tak ada masalah. Dulu tak, kampung saya balut batal, tapi batal juga lah. Dulu kalau orang luar mari buat maksiat dekat situ, kereta memang terbalik lah kereta. Bawa orang balut ni jaga sungguh, samsing lah, kampung dusun nak jaga dah. Tapi ni kalau orang luar buat maksiat, kita tegur, kereta kita terbalik, kereta kita pula terbalik kok habis lah. Orang buat maksiat rasa hebat, orang nak cegah maksiat rasa takut. Kenapa jadi rasa takut? Sebab mu tak ambil apa yang Allah perintahkan. Allah kata apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, kalau disabitkan hukuman, nak sabit hukuman zina ada tiga cara. Yang pertama, ikrar, pengakuan orang zina, tapi jarang orang nak mengaku. Yang kedua, saksi, mesti ada saksi, 4 orang saksi. 4 saksi mesti lelaki belaka, tak boleh perempuan. Mesti lelaki sejati, tak boleh sajak Allah Subhanahu wa taala, lelaki sejati. Mesti orang yang saleh, orang yang bukan fasik. Fasik macam mana? Jenis fasik jenis semayang, tak semayang, tutup aurat kotak, pakai seluar dalam saja, seluar pendek saja, tak boleh terima penyaksian. Mesti disaksikan, tengok betul-betul, bukan dengar saja, duduk tepi dinding dengar kok kek, oh zina ni, zina. Tak boleh, kena tengok. Ini ulama sebut. Tengok macam mana? Macam kita lihat timba masuk dalam telaga. Dah macam mana kita nak buat saksi macam tu? Maksudnya payah nak laksanakan hudud ni, payah. Tapi orang takut nak buat hudud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena sebab pula, misi kena sebab tengah orang. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Disaksikan azab mereka berdua itu sebahagian daripada orang beriman. Kena sebab depan orang, jangan sebab dalam penjara, orang tak nampak. Sebab pula 100 kali. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee pernah buat filem Semerah Padi. Ingat tak tuan-tuan? Ke tak tengok TV sini? Semuanya hebat-hebat tak? Semerah Padi. P. Ramlee berzina dengan tunang apa nama Nodik Ahmad Saadiah. Lepas dia
berzina, ditangkap dia berzina sebab dia mengaku, maka disebat oleh ketua kampung ayah perempuan tu sendiri. Berapa kali kena sebat? 100 kali ditunjuk. Kelepak. Mati tak Piramli dengan Sa'diyah? Dah mati. Bila habis selesai 100 sebatan, khalas, dosa tak ada dah. Tapi kita ni kena benda 3 bulan 4,000 tu je. Orang boleh bayar pakai cek, swat ataupun pakai kad je boleh bayar, selesai masalah, boleh berzina pula lepas. Orang berzina yang belum kahwin disebat 100 kali, dibuang negeri setahun. Bagaimana orang yang berzina yang pernah kahwin, maka dia akan direjam. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hukum rejam ini terdapat dalam Al-Quran, walaupun tilawah pembacaannya tak ada dah. Telah dimansuhkan ayat tersebut dari sudut bacaan, tapi dari sudut hukum masih wujud. Asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuhum al-batta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Mustafa Abdul Rahman ketika mensyarah Matan Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, dia kata apa, dinakalkan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Umar pernah menukilkan rasa bimbang baginda kepada umat akan datang, umat kita lah. Dia rasa risau sebab apa? Dia takut umat terdahulu, umat sekarang ni akan menyatakan bahawa tidak ada rejam dalam Al-Quran, sedangkan kami merejam pada zaman Rasulullah. Dan tuan-tuan insya-Allah kita boleh bacalah itu, tuan-tuan boleh google tengok bagaimana zaman Nabi berlaku kepada Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu, berzina sahabat Nabi. Aduh, kata takkan zaman Nabi pun berzina ustaz? Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu? Sebab dia mengaku depan Nabi dia telah berzina, maka dihukum rejam sampai mati, dan dia radhiyallahu anhu. Kenapa saya kata radhiyallahu anhu? Sebab ketika mana orang merejam sahabat Nabi, merejam Sayyidina Ma'iz ini, ada yang melaknat dia, celakalah Ma'iz, bongoklah bagi, macam-macam dia kata kepada Ma'iz. Maka kata Rasulullah, kalau dihitung beratnya taubat Ma'iz dengan bukit Uhud itu, berat lagi taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ma'iz. Ada perempuan zaman Nabi yang disebut sebagai perempuan Al-Ghamidiyah, daripada puak Ghamidi, yang berzina, datang mengadu pada Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Nabi kata, dia mengandung. Nabi kata balik, beranak dulu. Dah beranak, bawa datang anak, tunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, saya dah melahirkan anak ni. Nabi kata balik, susukan dia. Berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun. Dah cukup 2 tahun, bawa jumpa Nabi. Nabi perintahkan perempuan ini direjam. Ni dari sudut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman kita, masya-Allah tabarakallah, apa yang terjadi sangat-sangat dahsyat. Itu menggerunkan kita sebenarnya. Kemudian Nabi SAW melihat pula ada satu makhluk yang cukup buruk wajah dia, maka itulah kata malaikat tadi, Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah, penjaga neraka Zabaniyah, penjaga neraka Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Betapa buruknya wajah dia, kata Rasulullah, sampai tak boleh nak bayang macam mana wajahnya buruk itu. Disebut oleh Imam Qurtubi, ketika mana ahli neraka minta tolong kepada Malik Zabaniyah, ada 2-3 riwayat. Ada riwayat mengatakan 70 tahun ahli neraka meraung minta tolong, baru Malik akan respon. Ada riwayat kata alfasanah, 1000 tahun. Tolong wahai Malik, tolong tu 1000 tahun, baru Malik akan respon. Malik akan respon dengan respon yang sangat mendukacitakan. Apa dalam surah Al-Mulk? Alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Tak datangkah kepada kamu orang bagi peringatan wahai fulan? Ini Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim untuk pedoman kepada kita. Kemudian Nabi SAW, dia bertemu pula dengan satu orang manusia sangat tinggi tubuh dia. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan di keliling dia itulah anak-anak orang Islam, mungkin anak-anak tuan-tuan yang pernah mati waktu kecil. Anak kita tak ada besar meninggal dunia. Macam baru ni kan, banjir, 3 tahun budak tu meninggal dunia, setahun lebih meninggal dunia. Budak-budak kecil umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia, dia dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim AS dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang belum cukup umur dia, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah termasuk anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafir macam yang mati dekat Batang Kali baru ni, yang tak cukup umur, 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun, yang mati tertimbus?
Maka kita kabarkan tentang macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi jawab termasuk sekali anak-anak orang kafir yang mati sebelum umurnya balik dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab waktu kita sembahyang ke jenazah budak-budak, kita tak baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebab budak tak ada dosa, tuan-tuan baca Allah. Budak tak ada dosa. Diangkat pena daripada 3 kelompok manusia. Salah satunya anis sabiyyi hatta yahtalim, daripada budak sampai dia bermimpi baru dikira dosa dia. Makna selagi mana budak tu tak mimpi lagi, mimpi ni maksudnya mimpi balik, selagi dia tidak berdosa. Antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, ya Allah jadikan anak ini sebagai simpanan tetap kepada orang tuanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis menyatakan bahawa anak-anak yang mati waktu kecil ini, bila mana Allah perintahkan dia untuk masuk syurga Allah, dia akan kata, ya Rab, saya takkan masuk selagi mana mak ayah saya tak masuk. Jadi kita bukan berdoa supaya anak-anak kita mati awal, tuan-tuan. Tapi Allah takdirkan kalau ada di kalangan tuan-tuan yang ada anak-anak mati waktu kecil dia, itulah tempat isi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi akhir sekali bertemu dengan sekelompok manusia yang buruk sebelah wajah dia, cantik sebelah wajah dia, iaitulah orang yang khalatu, yang campur aduk. Dia buat amal baik, dia buat dosa pun dia buat. Akhirnya Allah dengan rahmat dia, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kita di kalangan orang yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahim dan rahmatnya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan masa yang sama tuan-tuan doakanlah untuk umat Islam keseluruhannya agar sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuntutan yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan antara kita semua insya-Allah. Saya tak panjang mana dah, saya nak bagi tazkirah pada tuan-tuan. Semalam pun dah bagi dah. Pagi ni pun saya nak berangkat balik ke Ipoh insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang menyumbang kepada pembinaan kami ataupun tabung kami semalam. Barakallahu fikum. Moga-moga Allah menggantikan gantian terbaik insya-Allah di dunia dan di akhirat. Cuma bagi siapa-siapa yang sudi untuk menyumbang lagi, boleh dapatlah flyers dekat situ, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Dan kita sangat berhajat kepada sumbangan tuan-tuan agar dapat sama-sama kita membangunkan sebuah institusi pendidikan yang baik di masa hadapan insya-Allah. Jadi mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.